KPM. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Jangan tukar siaran anda kerana sekarang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir. Hari ini Mira tak naklah jadi ketua kelas ke, penolong ke, pengawas sekolah ke. Tidak untuk hari ini ya. Kerana hari ini Mira ingin menjadi seorang puteri yang datang dari istana di negeri Kelantan. Wah, mesti semua tertanyakan, kenapa Kak Mira tiba-tiba pakai baju macam ni? Sebab apa? Kerana hari ini mata pelajaran kita ialah tarian, dan yang uniknya tentang mata pelajaran ini kerana hanya diajar di Sekolah Seni Malaysia. Wow. Tapi Mira rasa kita beruntunglah kan, sebab kita walaupun tak Sekolah Seni Malaysia, kita boleh belajar sama-sama hari ini. Betul kan? Okey. Jom kita kenal cikgu kita di studio ni. Cikgu. Hai Mira. Assalamualaikum Cikgu Yaya. Waalaikumsalam. Ya, betul Mira. Dan juga Cikgu Fauzi. Ya Mira, hai. Cikgu, tadi saya dah tengok dah profil cikgu. Wow. Hebat ya Cikgu Yaya dan juga Cikgu Fauzi. Bolehlah sikit-sikit. Okey. Tapi sebelum tu Cikgu, memandangkan kita berada di dalam kelas Mahir ni kan, kita kan kena sentiasa jaga SOP kan Cikgu kan. Sebab tu kita pakai pelitup muka, kita menjaga jarak kita. Kerana kat sini pun Mira nak pesan kepada mereka di luar ataupun murid-murid yang dah kembali ke sekolah untuk sentiasa ikuti SOP. Kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Jika tiada, tak mengapa, kita boleh guna hand sanitizer seperti dalam kelas kita ni kan Cikgu. Betul Mira. Okey, jom Cikgu Yaya kita sanitize tangan kita dulu. Silakan Cikgu Yaya. Oh, saya buat dulu? Boleh. Okey, terima kasih Mira. Ladies first Cikgu Fauzi. Ya, Kita bagi ladies dulu. Alright, Okey, Cikgu Fauzi. Sila Cikgu Fauzi. Okey. Cikgu Fauzi sudah, Cikgu Yaya sudah, dan saya lah pula. Mira pula. Kita sanitize tangan kita. Pada mereka yang dah di sekolah pun kena juga buat macam ni. Bawalah hand sanitizer pergi sekolah. Okey. Yang ni saya tolong paskanlah untuk cikgu. Oh, okey. Okey. Untuk sampul pelitup muka sama-sama. Ini cikgu buka cikgu punya pelitup muka dan simpan dalam sampul ini. Okey. Alright. Okey. Kita janganlah buang merata kan. Betul. Kita punya pelitup muka ni kena simpan dalam sampulnya. Okey. Okey. Cikgu Fauzi sudah? Cikgu Yaya sudah? Sudah Mira. Okey.
sila letak atas meja. Sila letak atas meja sendiri. Boleh letak. Okey, cikgu, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Okey, barulah kita boleh mulakan kelas betul. kita. Bertukar kita bersenang-senang kita betul. ya cikgu. Sebab hari ni kita belajar tarian, jadi kita banyak pula lantai kat situ. Betul. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dulu. Cikgu dari sekolah mana? Sudah berapa tahun cikgu mengajar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang di rumah. Mari dekat sikit. Nama saya Cikgu Nur Hidayah binti Hayun. Yang di rumah boleh panggil saya Cikgu Yaya. Sebenarnya kan Mira, saya ni sebelum jadi cikgu, saya seorang artis budaya. Wow. Orang panggil sebagai performer, dancer, penari. Dan ini tahun pertama saya di Sekolah Seni Malaysia Johor. Okey. Banyak pengalaman cikgu kita. Sebelum menjadi seorang guru, merupakan seorang penari juga. Ya, betul. Okey, kalau Cikgu Fauzi pula, mungkin cikgu boleh ceritakan cikgu dari sekolah mana, dah berapa tahun cikgu mengajar subjek ni? Okey, terima kasih Mira. Sama-sama. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Muhammad Fauzi bin Ahmad Selo, boleh panggil Cikgu G, lebih mudah ya murid-murid sekalian yang berada di rumah. Okey, saya sekarang bertugas di Sekolah Seni Malaysia Johor sebagai ketua bidang seni tari dan telah bertugas sebagai guru di Sekolah Seni Malaysia Johor hampir 10 tahun. Wow, kalau Cikgu Yaya 1 tahun, Cikgu Fauzi 1 dekad. Masih muda ya? Masih muda. Kita masih semua kat sini muda lagi ni. Okey, cikgu. Tadi saya nampak cikgu menari tentang tarian tu. Saya sebenarnya tertanya-tanya, tarian apa sebenarnya yang cikgu cuba tunjukkan pada saya dan juga murid-murid dekat rumah. Apa kata kalau kita tengok video dulu, boleh cikgu? Boleh. Katanya video tu ada kaitan dengan tarian tadi. Jom kita saksikan. Macam ni tadi Amira nampak menari-nari tu ya. Bolehlah lepas ni kita menari, Mira. Boleh. Tentang tarian asyik. Apa sebenarnya tarian asyik tu? Saya tanya, tarian asyik tu ada kaitan ke dengan asyik yang bercinta? Jadi, ke cikgu? kalau Mira nak tahu dan murid-murid di rumah nak tahu, Ya, cikgu. so apa itu tarian asyik? So, tarian asyik ini adalah salah satu mata pelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Seni Malaysia. Dalam kategori tarian istana. Tarian Sebab tu istana. kalau Mira tengok, Mira pakai ini, dia tak pakainya mewah, Nampak dan elegant. berwarna-warni. Untuk saya di sini, saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan sejarah tarian asyik ya, terlebih dahulu Mira ya. Ya, sila, cikgu. Dan nanti Cikgu Yaya akan sambung Ya, betul. serba sedikit. So untuk tarian asyik yang dipelajari di Sekolah Seni Malaysia Johor ini, dahulunya dipercayai tarian asyik ini bermula dengan berkaitan dengan kerajaan Patani sekitar tahun 1336 pada ketika itu di bawah pemerintahan Ratu Kuning. Oh, Ratu Kuning. Raja Kuning lah. Adakah Disebut saya Ratu Kuning si ataupun Raja Kuning. Si Ratu Kuning itu? Itu saya tak pasti. Tak pasti. Okey, tak apa. Teruskan, cikgu. Jadi daripada Patani ini, so bagaimana perkembangannya dia sampai di Istana Kelantan di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Kedua. Ya, betul. Pada tahun 1836. Ya. Ini sejarah sedikitlah kita terangkan kepada murid-murid supaya mereka tahu. Dan selepas itu barulah tarian asyik ini yang datangnya daripada istana dan ditarikan di rakyat, ditarikan oleh rakyat. Jadi mungkin Cikgu Yaya boleh kongsi sedikit. So bagaimana daripada istana dia pergi kepada rakyat. Rakyat. Sila, Jom cikgu. Mira, kita terjah. Macam mana Wow, daripada cikgu. istana Terjah, daripada istana dibawa
rakyat boleh menari. Tak silap saya pada tahun 1957 pada hari kemerdekaan telah ditarikan di halayak ramai di Lake Garden, tak silap saya. Pada masa itulah tarian asyik ini ditarikan di halayak ramai. Tapi Mira kena ingat, kita dah tahu sejarah, kita dah tahu asal-usul, mesti kita kena tahu 3 tokoh penting dalam tarian asyik ini. Yang pertama adalah Encik Ismail Bakti, yang kedua Nik Abdul Rahman Nikdir, dan yang ketiga Puan Siti Khadijah. Ya. Dan kita ada penerus dia yang masih lagi hidup sekarang, iaitu anak kepada Ismail Bakti, iaitu Encik Tarwat. Dan kalau Mira dan murid-murid nak tahu, tarian asyik ini dia ada 2 versi, yang berasal daripada Istana Balai Besar, iaitu versi asyik Sasang dan juga Kijang Emas. Ya, betul. Dan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah versi Kijang Emas yang ditarikan oleh perempuan sahaja sebenarnya. Okey, saya ada beberapa soalan nak tanya kepada Cikgu Yaya dan juga Cikgu Ji. Tadi Cikgu Yaya ada sentuh tarian ini ada 3 tokoh. Ya, betul. Tokoh tu, apa kaitan tokoh itu dengan tarian ini? Adakah mereka pengasas utamanya atau bagaimana? Sebenarnya 3 tokoh ni, saya bagi tahu satu-satu. Encik Ismail Bakti sebenarnya dia adalah seorang pengukir. Ya, pengukir di istana. Encik Puan Siti Khadijah pula adalah penari sebenarnya di istana. Dan manakala Nikdir Abdul Rahman pula dia adalah bomoh istana. Ya, betul. Jadi mereka ni adalah pencipta. Maksudnya di antara yang permulaan tarian asyik istana ini. Okey. Wow, bukan biasa-biasa tarian ni. Saya pun nak belajar lagi sebab ada bomoh, ada semua kan. Tapi sebelum tu, kita berhenti berehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, dan dengan mata pelajaran kita hari ini iaitu tarian, kita ada Cikgu Yaya dan juga Cikgu Fauzi di studio. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu ada menerangkan tentang tokoh-tokoh dalam seni tarian asyik ni. Betul Cikgu Yaya? Ya, betul tu Mira. Dan untuk segmen kedua ni pula, Cikgu Fauzi katanya ada nak terangkan sesuatu. Katanya ragam apa Cikgu? Ragam macam tu ke apa? Okey Mira, murid-murid sekalian, untuk bahagian seterusnya adalah pembelajaran gerak tari ataupun kita sebut sebagai ragam tari. Ini adalah bahagian yang paling penting lah. Ya, betul. Kalau kamu mempelajari tarian, yang paling utama adalah kamu mempelajari apa itu ragam tari. Dan untuk tarian asyik, kita ada 27 ragam secara keseluruhan. Banyak tu. Tapi murid-murid jangan risau. Hari ini saya dan Cikgu Yaya akan tunjukkan satu persatu. Tapi murid-murid sekalian kena fokuslah. Dan untuk melihat apa yang akan kami ajar pada hari ini. Cikgu ajarlah saya juga. Boleh kan? Saya pun nak balik, Mira. Saya nak belajar sekali. Dah pakai macam ni kan. Nak feeling lah princess. Cikgu, tapi saya nak tanya cikgu kata ada 27 ragam. Ya, betul. Jadi maksudnya kepada murid-murid yang nak belajar tarian ni kena ingat semua 27 itu. Betul. Kena ingat semua. Tak boleh lupa. Sebab tarian asyik ataupun tarian istana ini perlu dibuat daripada awal sampailah habis. Kalau tak, nanti dia tak cukup ragam dengan lagu dia. Okey. Jom cikgu, macam mana cikgu? Apa ragam pertamanya? So untuk hari ini, untuk permulaan, kita akan belajar 3 dahulu. Iaitu ragam berjalan, masuk dan duduk. Yang kedua adalah ragam duduk ulit tubuh. Dan yang ketiga adalah sembah buka ulit tubuh. Cikgu Yaya boleh tunjukkan? Boleh, tak ada masalah. Jom. Dengan kiraannya. Jom. Ready yang di rumah? Stand by. 5, 6, 7, 8, 1. Ini adalah jalan masuk ya, Mira dan murid-murid. 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kita lepaskan selendang. 3, 4, bawa ke hadapan. 5, 6, jingkit dan 7, duduk. 8. So itu adalah ragam yang pertama, iaitu berjalan masuk dan duduk.
Okey, Ya. boleh murid-murid? Mira boleh? Boleh, saya boleh. Okey, yang Mira. Pak bawah tu teruskan. je tak lepas tak apa, sikit. tak apa. Yang penting dah tahu. Okey. Okey. Seterusnya adalah duduk ulik tubuh. Untuk duduk ulik tubuh ni, murid-murid dan Mira kena bayangkan membuat nombor 8 menggunakan kepala. Ya. Okey. Itu teknik dia. Okey, dan sekarang ni adalah posisi simpuh, bersimpuh. Kena duduk secara bersimpuh. Ya betul. betul. Okey. Silakan Cikgu Okey. Yaya. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, Okey. Bayangkan membuat nombor 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi jangan macam mabuk pula. Ya, Saya betul. nak macam ni lah cikgu ni. Okey. Dengan tangan saya So, macam ni. bayangkan ada satu nombor 8 yang Nombor besar di atas kepala kita. Maksudnya yang bergerak tu kepala saja. Kepala dan juga badan, Badan. lah. Sebab okey. tu nama dia duduk ulik tubuh. Okey, kita teruskan dengan ragam yang ketiga iaitu Betul. sembah buka dan ulik tubuh. Ya. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Okey. 4, 5, Sembah, ya. 6, 7, 8. Ulik tubuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, di bahagian sembah ini saya terangkan ada dua posisi tangan. Ya, betul. Okey, posisi ni maksudnya kedudukan. Tak kisahlah badan ke, kepala ke, tangan ke, kaki. Itu kita namakan posisi. Iaitu posisi yang pertama adalah lapik sirih. Ini lapik sirih. Masuk tangan kanan berada di atas tangan kiri. Kiri. Ya. Betul. Dan kedua, semasa kita nak buat sembah, kita akan buat susun sirih. Ini adalah posisi susun sirih. Kita maksudnya tangan tadi tangan kanan tu kat di atas kan, dan terus kita akan buat pergerakan sembah. Oh. Ini adalah permulaan. Boleh, Mira? Okey, boleh. Kita boleh. teruskan ya? Boleh. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan ada 5 ragam. Ya, betul. Iaitu merpati terbang, okey, tanduk kerbau, mengambur, Ya. sasang, tanduk kerbau kijang emas. Okey, jadi murid-murid perlu fokus pada Cikgu Yaya untuk pergerakan. Sebab kat sini ada 5 ada 5 ragam di ragam, sini. banyak tu. Betul. Okey. 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 Ready yang di rumah? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau murid-murid dan Mira tengok, dia seperti pergerakan apa? Apa tu? Pergerakan apa tu? Apa tu, Mira? Macam apa ni? Nama dia merpati terbang seperti Oh, pergerakan- sayap. Ya, Ya. betul. Pandai Mira, pandai murid-murid. Okey. So Okey. maksudnya seperti pergerakan sayap burung merpati. Ya, betul. Dia terbang. Okey, dan di sini maksudnya posisi tangan kita adalah melentik. Melentik Kena saja. melentik macam ni Okey, ya. lentik ya. Okey, kita teruskan Cikgu Yaya sebab Okey. banyak ni. Boleh, boleh. Okey. Okey, stand by. 5, 6, 7, Okey, ini 8. adalah tanduk kerbau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah kita namakan posisi tanduk kerbau. Kalau murid-murid lihat, Mira lihat, okey, tangan Cikgu Yaya tu dia mesti berada di paras mata. Ya, betul. Okey, Okey, teknik dia jangan tak terlalu boleh terlalu tinggi. tinggi. Kerana dalam tarian istana yang penting adalah perempuan tak boleh menunjukkan kamu punya ketiak. Bahagian ketiak. Okey. Oh, Itu okey. sangat penting, kesopanan sebab kita mempersembahkan tarian ini di hadapan raja. Itu murid-murid kena faham. Betul. Okey, so ini adalah posisi tanduk kerbau. Kerbau. Kita teruskan iaitu mengambur. Ya, betul. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk ragam mengambur, okey, saya nak ajar satu teknik pada Okey. murid-murid dan juga Mira iaitu kita namakan sebagai pecah, Pecah jari. Pecah jari Okey, macam mana ini cikgu? kalau ini tangan kita kan. Okey, kita pecahkan dia. Pecah. Okey, dan kita goyangkan dia. Okey. So ini adalah salah satu teknik yang biasa terdapat dalam tarian istana. Ya. Okey, ataupun tarian klasik lah. Ini maksudnya pecah jari. So maksudnya kita bawa ke bawah dan pecahkan jari kita, bawakan naik ke atas semula. Naik ke atas semula Itu dan saja pergerakan mengambur. kembali macam cikgu Yes. kata. Betul. Jangan lebih mata. Jangan lebih mata paras Okey. mata. Okey, Faham? kita teruskan dengan ragam sasang. Ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dalam ragam sasang ini, Mira dan murid-murid ada dua posisi tangan. Yang berada di atas adalah dalam posisi melentik. Lentik. Okey, dan yang berada di bawah adalah posisi sepit ketam. Oh, Ini sepit posisi ketam. ketam. Macam Ketam ni. kan macam sepit kan? Ya, di bawah. Itu. Okey. So maksudnya dibuat daripada sisi kanan ke sisi Kiri. Itu sahaja. Okey, dalam kilang 1/8. Okey, kita teruskan iaitu tanduk kerbau Kijang emas. Okey. Mira ingatkan tanduk kerbau tadi bagaimana? Ingat macam ni, cikgu. Teruskan Cikgu Okey. Yaya. Okey, jom Mira. Jom. Jom murid-murid di rumah. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ini tanduk kerbau. 5. Ini kijang emas. 6, 7, 8. Ya, So, betul. ini adalah pergerakan tanduk kijang, Kijang emas. posisi tangan kijang emas. Maksudnya Okey, kijang emas macam ni bergerak sikit. Dia bergerak. Maksudnya badan tu bawa ikut
tanganlah. Kalau tangan ke kanan, kalau tangan ke kiri. Okey. okey. So boleh kita teruskan Mira? Boleh, sila, cikgu. So kita ada lagi iaitu ketam melambai duyung, Ya, betul. setukang benang, okey, sembah tari dan juga gelombang berdiri. Betul. Okey, so kita ada 4 lagi ragam. Ya. Saya nak tanya cikgu yang ketam melambai duyung tu. Dari tadi saya perhatikan Okey. ragam tu sebenarnya. Kenapa ketam tu melambai duyung? Selalu duyung yang melambai ketam. Jadi kalau kita lihat ni murid-murid, nama-nama dalam tarian asyik ni banyak menggunakan nama-nama alam. Ya, betul, betul. Ya, itu adalah keistimewaan orang-orang Melayu dahulu kerana mereka menjadikan alam ini sebagai guru mereka. Daripada alam menjadi guru. Jadi maksudnya mungkin mereka melihat pergerakan ketam, mereka melihat pergerakan burung merpati. So daripada situ terhasillah nama-nama ragam tersebut. Lebih kepada gerak flora dan fauna. Betul. Ya, betul Okey, tu. faham. Okey. Jadi macam mana cikgu? Okey, ketam melambai duyung. So mungkin dia lambai macam tu kot. Okay, kita tekan tadi Last posisi tadi akhir. pos mana? Posisi Kijang emas. Kijang emas. Okey, Okey. di sini Cikgu Yaya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. So maksudnya dia sama saja macam pergerakan apa tadi, Mira? Kijang Sasang. sasar. Okey, perbezaannya adalah Pada posisi tangan. Tangan saja. Dua-dua adalah sepit ketam. Okey. Atas sepit ketam, bawah sepit ketam. Itu saja, pergerakannya sama. Cuma membezakan jari sahaja. posisi tangan Ada saja. sepit ketam. Ya, Okey. betul. Okey, kita teruskan dengan setukang benang. Okey. Oh. Posisi air 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya nak tanya murid-murid dan juga Mira. Pergerakan ini seperti pergerakan apa? Pergerakan ini, pergerakan apa ni adik-adik? Macam apa ni? Macam ni. Mira tahu menjahit tak? Tahu. Okey, kalau orang masukkan benang, masukkan jarum, kan masukkan dia jarum. macam sulam-sulam macam betul. tu lah. Sebab tu nama dia setukang Setukang benang. benang. Okey, so maksudnya seperti pergerakan menyulam. Okey, dan akhirnya dengan speed ketam. Okey, ini adalah posisi speed ketam. Kita akan buat di sisi kanan dan juga kiri. Di sisi kiri. Itu saja. Okey, tapi daripada posisi simpuh katak, okey tadi, okey ini adalah posisi simpuh katak ya. Kita akan bertukar kepada posisi simpuh dara. Oh, simpuh pun ada lain juga. Ya, cikgu? ada Bukan nama-nama ragam dia. je. Betul. Okey. So maksudnya macam saya kata tadi, posisi itu adalah kedudukan tubuh badan kita. Okey, kita teruskan kepada sembah tari, ada 2 ragam untuk bahagian pertama ini. Ya. Teruskan Cikgu Yaya. Okey. Last post tadi yang di rumah. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan kepada gelombang berdiri. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sembah tari ini maksudnya kita ambil sembah. Dia adalah ragam transisi. Yes. Maksudnya perubahan daripada duduk untuk bangun. berdiri. Okey. Maksudnya kita sembah, kita letak sini dan ini adalah posisi tangan semasa gelombang berdiri. Ya, betul. Kita ubahkan tangan saja. Okey. Ini pergerakan dia. Maksudnya sepanjang kita nak Ya, dari betul. duduk, Berdiri nak Duduk. berdiri tu kena bergerak. Ya, betul. Ada pergerakan di sini. 8. 8. Satu Wow. kali. Itu sahaja satu untuk gerakan. bahagian pertama. Jadi kita dah belajar 12 ragam secara keseluruhannya Ya, untuk bahagian betul. pertama ini. So saya harap murid-murid dapat kuasai. Betul. Fahamkan, yang penting kena faham Mira. Betul. Cikgu J, yang dekat rumah tu confirm tengah buat tu macam ni, betul. macam ni tu confirm. Kita bagi dia buat dulu dekat rumah tu. Kita kat sini kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di dalam kelas menari dan juga tarian kita iaitu kelas Mahir di Didik TV KPM. Dan untuk hari ini, tadi kan Mira cakap kita belajar tarian asyik namanya. Cikgu Fauzi dan juga Cikgu Yaya, kita dah belajar tadi ada 15 ragam, betul? Tadi 12. 12 ragam dan yang 12. untuk hari ini akan ada, untuk kali ini akan ada 15 ragam. Okey cikgu, teruskan masuk ragam yang ke-13. Kita teruskan ya Mira, murid-murid Boleh. sekalian. Okey, jadi untuk seterusnya, tadi kita dah habis sampai adalah yang terakhir adalah gelombang berdiri.
Okey. Jadi kita akan belajar 4 ragam seterusnya iaitu itik berenang, okey, gedik mata, ambil selendang lari anak dan gelombang duduk. Jadi Cikgu Yaya dia akan terus buat 2 ragam iaitu itik berenang dan gedik mata. Jadi nanti saya akan tanya pada murid-murid dan juga Mira apa perbezaan 2 ragam ini. Okey, kena fokus ya, kena fokus. Okey. Standby yang di rumah. Last position saya tadi ya. Betul. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tengok pada posisi tangan ni murid-murid. 6, 7, 8. Ini adalah gedik mata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa Jadi dia apa tu? perbezaan Saya dia? nampak beza. Yang gedik mata tu saya paling ingat lah. Sebab dia macam ni kan. Dia macam gini. Kita keluarkan bulu mata. Bulu mata Okey. ni kan. Dan semasa ragam ini, Mira dan murid-murid sekalian ya, berat badan kamu, posisi badan mesti berada di kaki kanan. Maksudnya mana kaki yang berada di hadapan, so kamu letakkan berat badan kamu di situ. Teknik dia. Jadi kaki yang di hadapan? Maksudnya kaki hadapan kita keluarkan dan so berat badan tumpukan pada bahagian hadapan. So bila kita ke belakang, berat badan akan berada ke belakang. Itu sahaja. Okey. Cuma berat tangan sahaja. Supaya kita stabil lah, Ya, cikgu. supaya stabil. Okey, faham? Okey, boleh? Boleh, Okey, cikgu. kita teruskan dengan seterusnya iaitu ambil selendang, lari anak dan gelombang duduk. Ya. Okey, posisi akhir Saya teruskan, gedik mata. Okey. Kan macam kita pakai maskara tu tadi. Ini Kita kira teruskan, Cikgu Yaya. favorite Mira lah ini. Ya. Terus, cikgu. Okey, yang di rumah 5, 6, 7, 8. Okey, ambil selendang. 1, 2, 3, Okey, 4, Mira boleh cuba lah. 5, Pusing. 6, 7, 8. Okey, seperti lari anak. Macam lari anak kan. So, bila lari anak, pastikan badan kamu rendah. Okey, so jangan lari tinggi. Okey, kena rendahkan. Rendah. Dan seterusnya adalah gelombang duduk. Okey, 5, 6, 7, 8. 1, 2, sama tangan ya, seperti gelombang berdiri tadi. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, mudah saja kan? Mudah, cikgu. Jadi ini. boleh kita teruskan? Boleh, teruskan, Okey, kita cikgu. teruskan dengan ragam seterusnya iaitu seludang menolak mayang dan puja jari. Okey, kita teruskan. Yaya, seludang menolak mayang terlebih dahulu. 5, 6, 7, 8. Okey. 1, Seludang 2, menolak mayang. 3, 4, Okey, 5, pecah jari. 6, Okey. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okey, teknik pecah jari jangan lupa. 6, 7, 8. Okey. Kita tunjukkan sedikit iaitu seludang menolak mayang ni. Seludang menolak mayang. Okey, seludang. Okey, tolak ke sisi kanan. Okey, dan tangan. Okey, masuk sini tangan kanan. Okey, tangan kiri, gerakan tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah. Bawah. Sama juga dengan sisi kiri. Ragam dia sama saja. Stepnya sama, Ya, cuma di sama. kanan dan juga di kiri. Ya, Ya, betul. Okey. Itu adalah ragam seludang menolak Menolak mayang. mayang. Okey, seterusnya adalah puja jari. Okey, posisi akhir seludang menolak mayang di kiri. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini puja jari. Okey, yang ini puja jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja, mudah saja. So maksudnya kita seperti kita membuat pergerakan berpusing di Di jari kita. Yang ini Tangan. tiada badan ke kiri ikut kanan. pada Pada tangan lah. jari kita ni Ya, lah. betul. Tangan yang bergerak. Okey, baik. Seterusnya kita akan sambung ragam seterusnya adalah gelombang berjalan dan cubit kasih tangan melambai. Okey. Okey, murid-murid sekalian. Okey, fokus ya pada Cikgu Yaya untuk pergerakan. 5, 6, 7, 8. Okey, kita akan bangun 4, 2, 3, 4 dan berjalan. 5, 6, 7, 8. Okey, untuk berjalan ni, murid-murid dan Mira cuba bayangkan kamu berjalan di atas angin seperti terapung. faham. Kan sebab kita kan tarik istana tu tadi. Jadi tak bolehlah pergerakannya kasar. Ya, dia kena lemah gemalai. Ya, lemah gemalai. Betul. Even Okey. kita berjalan pun. Okey, Tangan faham. sama saja seperti gelombang duduk dan juga gelombang berdiri. Kita teruskan dengan cubit kasih tangan melambai. 5, 6, 7, 8. 1, Okey, ini cubit 2, kasih. 3, 4, 5, Tangan melambai 6, dan duduk 7, semula. 8. Okey. Okey. Kita akan terus duduk bersimpuh. Terus bersimpuh. Ya, betul. Duduk bersimpuh, tangan cubit. Ya. Tangan cubit kasih di sini. Sini. Okey, so Okey. tangan kanan yang akan melambai. Faham? Okey, kita teruskan dengan menidur anak dan juga tindih kasih. Untuk ragam ini, kita bayangkan seperti kita sedang mendudui anak. Okey, Okey. okay, boleh? Okey. Cikgu Yaya? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Okey, so pergerakan seperti kilas. Ini nama kita sebut kilas lah. Okey, dan tangan kita dalam posisi lentik. Okey, kita akan buat 4 sisi kanan dan 4 sisi kiri. Kita ubah saja. Okey, maksudnya ini kalau teknik dia kita kilas. Okey, kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Itu sahaja. Faham. Yang ini fokus kepada tangan lah sahaja. Okey. Okey, seterusnya adalah tindih kasih. Okey, dan untuk pergerakan ragam tindih kasih ni daripada simpuh, bersimpuh kita akan tukar kepada simpuh katak. Oh, simpuh katak. Okey. Okey, maksudnya kita terbuka tu seperti katak sedang bersimpuh. Okey. 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 Teruskan Cikgu Yaya. Alright. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan kalau Mira tengok dan murid-murid lihat, okey, badan Cikgu Yaya dia akan Condong ke belakang sedikit. condong ke Belakang. belakang. Okey, ini adalah posisi simpuh katak. Okey, kita teruskan dua dengan ragam seterusnya adalah gajah lambung belalai dan pusing tangan gulung belalai. Sebab ragam ini dia bersambung. Ya. Okey. Okey, teruskan boleh Cikgu Yang Yaya? di rumah 5, 6, 7, 8. Okey, ini adalah gajah lambung belalai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16 murid-murid. kali. Ya, itu adalah pusing tangan gulung belalai. Ya. So yang pertama tadi, yang ini adalah gajah lambung belalai. Kan macam gajah kan lambung belalai Ya, kan? betul. Macam tu. Okey. Jadi kiraan seterusnya pada kiraan 9, kita akan pusingkan tangan. Pusingkan Gelangkan tangan. tu. Okey. Maksudnya pastikan sebab dalam tarian istana ini atau tarian asyik ini yang penting adalah kamu faham pergerakan ataupun tenaga yang kamu gunakan. Okey, Mira maksudnya tenaga dan tenaga mengalir. Jadi kita tak boleh macam tarian hip hop ke, tak boleh. So kena perlahan-lahan rasakan tenaga yang mengalir tersebut. Terusnya adalah lingkaran kasih, sembah tutup berjalan keluar. Kita dah nak habis dah Mira. Okey. Tinggal 3 ragam terakhir. Macam mana itu cikgu? Okey, Lingkaran kasih. lingkaran kasih. Kita akan mula daripada kanan ya Cikgu Yaya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, murid-murid dengan Mira cuba bayangkan membuat satu lingkaran bulatan. Okey, Bulatan. maksudnya Okey, tangan kamu akan pusingkan seperti membuat lingkaran. So daripada sisi kanan, okey, bawa ke kiri. Bayangkan ada bulatan di hadapan. Ya. Itu disebutkan namanya lingkaran kasih. Sambil bulatan tu kita kena Ya, kena ikut. tangan kita pun kena bergerak macam ni. Ya, betul. Okey, faham? Okey. Dan seterusnya adalah sembah tutup. Okey, posisi akhir lingkaran kasih. Cikgu Yaya teruskan. 5, 6, 7, 8. Sama seperti sembah buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila dah sembah tutup ni maksudnya kita dah nak habis lah. Habis dah. Dah nak berjalan keluar lah. Tapi dalam posisi masih duduk. Ya, masih duduk dan kita akan berjalan keluar. Kita akan bangun kiraan 4. 1, 2, 3, 4. Ambil selendang. 5, 6, 7, 8 dan ragam berjalan keluar seperti berjalan masuk. tadi. Okey, so maksudnya seperti burung terbang. Wow. 4, 5, 6, 7, 8. So, itu sahaja murid-murid dan juga Mira. Dah habis dah 27 ragam kita. Ya, betul. Betul, cikgu. Mungkin kalau ada Mira nak tanya ke yang tak faham, kita boleh. Azhar, saya nak tanya, yang berjalan keluar tu hanya pusing separuh sahaja. Jangan pusing penuhnya. Tak perlu. Maksudnya kita terpulang kepada murid-murid lah. Kalau murid-murid nak berjalan ke arah kanan, maksudnya pusing kanan. Okay, tapi kebiasaannya kita akan ke kiri sebab tangan kanan kita yang kita bawa ke atas. Jadi dia nak nampakkan selendang tu nampak cantik kan? Jadi kita nak nampakkan selendang itu seperti pergerakan burung terbang. Jadi kita berada di biasa posisi menghadap ke kiri lah. Okey. Cikgu, tadi cikgu dah ajar ke semua ragam tu. Saya nak tanya cikgu, boleh tak kalau ada anak-anak murid kan yang macam nak buat tarian tu tapi mereka skip ataupun langkah-langkah ragam tu. Boleh tak, Cikgu Yaya? Dia tak ikut susunan. Kita ada 27 ragam. Tapi saya nak tiba-tiba saya nak terus buat dengan itik berenang sebab saya suka itik berenang. Sebenarnya jawapannya tak boleh. Ya, tak boleh Mira. Tak boleh murid-murid dia. Tarian asyik ni telah disusun struktur tariannya, struktur ragamnya. Jadi tak boleh nak skip-skip. Faham. Tak cukup lah. Maksudnya kalau kita tiba-tiba buat daripada itik berenang sampai habis dia tak akan cukup. Sebab lagu yang telah digunakan itu memang cukup untuk 27 ragam tu saja. Oh, dia macam ni lah cikgu. Kalau kita apa-apa sajalah yang kita buat, termasuklah kalau kita nak masak ke apa-apa, semua ada step mereka kan. Kita kena ikut susunan dan teratur, barulah cantik kan. Itu keistimewaan dalam tarian istana. Dia tak sama seperti tarian rakyat, semacam Zapin.
Okay, ataupun tarian joget, di mana ragam-ragam ataupun gerak tari boleh kita guna daripada kiraan ragam 1 masuk ragam 3, ragam 2, tapi dalam tarian istana murid-murid kena faham, okey, ikut susunan yang telah dipelajari. Okey, dan fahamkan, okey, bila seperti mana Cikgu Yaya tunjuk tadi, yang penting adalah fahamkan teknik. Teknik dia. Teknik di mana cikgu terangkan tadi, kita ada posisi tangan. Betul. Okey, kita ada posisi tubuh badan. Okey, kita ada posisi kaki. Ya, Okey, jangan salah teknik tersebut. Dan yang Jadi maksudnya kalau kita nak menari dengan baik, caranya adalah dengan mengetahui teknik tu. Betul yes, cikgu? itu terlebih dahulu yang penting. Yang kedua adalah penjiwaan. Apa dia cikgu? Rasa. Oh, penjiwaan. Sebab tarian istana ni kita persembahkan di hadapan raja. Jadi takkanlah kita nak menari dengan kasar. Ya, betul. Okay, muka kita marah kan. Jadi kita perlu senyum, dan senyum pun ada teknik dia. Ya, oh, dia tak boleh Betul. senyum Dan macam tu. pandangan mata pun ada teknik dia juga. Boleh tak Cikgu Yaya tunjukkan macam mana Cikgu senyum? Yaya, Ya. saya pun nak tahu macam mana cara nak senyum, kenyit mata semua tu kan. Kejap lagi Cikgu Yaya akan tunjuk kepada kita, sebab kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni kita dah berada di segmen yang terakhir. Yang mana baru tengok tu, alamak dah nak habis. Jangan sedih-sedih, boleh tengok ulangan dan juga boleh tengok di YouTube. Okey. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, saya ada satu soalan saya tanya cikgu kan. Bagaimana cara sebenar untuk senyum dan juga lirikkan mata tu cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan dan tunjukkan caranya. Okey. Kalau lirikan mata untuk tarian asyik ni, dia tidak boleh pandang terus kepada audience. Oh. Sebab kalau kita tengok dahulu kan menari di hadapan raja. Jadi Betul. kita kena redupkan mata kita 45 ke bawah. So, saya buat satu ragam lah. Okey, silakan. Okey. Tengok pada mata dia. So tak memandang pada hadapan. Dia memandang maksudnya 45 darjah ke bawah. Ke bawah. Itu Okey. lirikan mata. Bagi senyuman pula, okey. Ini kamu kena buat tahu yang di rumah. Lidah kamu letak di langit kamu. Okay, tutupkan mulut, letakkan lidah kat dalam langit. Langit. So automatically akan senyum. So, Jangan kita senyum. Untuk tarian-tarian istana ini tak boleh senyum secara Oh, tak boleh tunjuk gigi. Ya, betul. Maksudnya sepanjang tarian tu dari awal sampai habis lidah kena letak di langit. Ya. Dan Itu pandai-pandai teknik dia. lah. Ya, betul. Itu teknik itu saja. salah satu teknik lah. Ya, betul. Tapi terpulang kepada murid-murid dan juga Mira macam mana nak applykan perkara tersebut. So yang penting maksudnya reaksi ataupun expression muka ni tidak keterlaluan. Yes. Itu yang penting. Sebab Mira, tarian asyik ni lemah lembut, ditarikan oleh perempuan, kena ayu orang kata. Betul, faham. Ya. Macam cikgu katalah, tarian ni tak boleh pandang terus kepada raja ataupun pembesar pada waktu itu Ya, kan. betul. Kena sentiasa pandang ke bawah dan senyum. Okey, baik. Saya faham kita tak boleh macam ni. Tak boleh sebab Mira. tarian ni penuh dengan tertibnya. betul. Okey, faham? Cikgu, saya ada kata cikgu nak tunjuk sesuatu, ada Okey. pola lantai Pola pula lantai. dekat sini kan. Apa tu cikgu pola lantai ni? Okay, jadi murid-murid dah belajar berkaitan dengan ragam tari, pergerakan. Jadi bila kita nak pergi kepada persembahan, kita kena tahu sedikitlah berkaitan dengan pola lantai. Pola lantai ini adalah peletakan ataupun bagaimana kita nak meletakkan penari di atas pentas ataupun ruang persembahan. Bagaimana kita nak menyusun. Kita nak susun itu sebagai pola lantai lah. Kalau dalam koreografi ataupun dalam persembahan tarian. Jadi tapi dalam tarian asyik ataupun tarian istana ini, pola lantainya tidak seperti tarian rakyat ataupun tarian sosial yang banyak. Okay, kerana tarian ini adalah tariannya bersifat banyak pada lantai. Saya banyak pergerakan yang duduk. Betul. Jadi cikgu di sini tunjukkan beberapa pola lantai yang biasa digunakan, kita sebut sebagai pola lantai tradisi lah, yang biasa digunakan dalam tarian asyik. Seperti contohnya kita ada pucuk buah nenas. Okey, kalau Mira dan juga murid-murid tengok, bentuknya seperti pucuk buah nenas. Okey, potong wajik. Okey, wajik tu kan. Wajik dan dodo. Ya, betul. So kalau orang dulu-dulu dia memotong wajik tu seperti bentuk dia begini.
So maksudnya bentuk 4 segi tu yang berbucur. Dan yang ketiga kita ada pola lantai pucuk rebung. So kalau maksudnya kalau Mira ataupun murid-murid tengok lihat pucuk rebung, so bentuk pucuk rebung tu maksudnya daripada atas ke bawah ataupun seperti huruf V lah. So ini adalah antara pola lantai yang biasa digunakan dalam tarian asyik. Sebab dia tak banyak seperti tarian-tarian yang lain. Sebab kita banyak duduk. Saya nak tanya cikgu, berapa penari selalunya untuk tarian asyik ni? Soalan yang baik ya. So untuk tarian asyik biasanya kita menggunakan bilangan penari ganjil. Ya, betul. Ganjil. Kalau Mira dan murid-murid lihat, so dalam pola ini saya ada warna yang berbeza, kuning dan juga biru. Jadi yang kuning tu kita sebut sebagai puteri. Oh, puteri. Biasa contoh macam Mira pakai ni lah. Maksudnya dia akan pakai yang lebih elegan dengan aksesori yang mungkin agak lebih banyak sedikit seperti seorang puteri, dan yang lain-lain tu seperti dayang-dayang dia. Jadi puteri lah yang mengetuai tarian ni. Dia maksudnya dia ada berada sama ada di tengah-tengah lah. Jadi kebiasaannya dalam pola lantai puteri ni biasanya akan berada di center. Ya, betul. Okey, baru saya faham. Dan saya nak tanya juga tentang pola lantai kan ada 3 kan? Maksudnya kita nak gunakan 3-3 ni sewaktu bila? Adakah dengan raja kita hanya kena guna potong wajik, dengan yang lain pula pucuk rebung ke bagaimana sebenarnya? Tidak. Untuk dia terpulang kepada kreativiti koreografer. Betul juga ya. Sebab sekarang ni kita dah lebih kepada persembahan pentas. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan koreografer ataupun jurulatih bagaimana hendak meletakkan. Tetapi yang penting bila kita membuat persembahan tarian klasik ataupun tarian istana ini, tata tertib dan kesopanan perlu dijaga. Jadi pergerakan itu tidak boleh terlalu banyaklah. Maksudnya dan kita perlu melihat kepada struktur pergerakan. So jika pergerakannya duduk, so kita tak boleh bergerak. Jadi sebab tu kita perlu melihat kepada kebijaksanaan koreografer meletakkan penari itu bagaimana di atas pentas. Sebab bila tarian asyik ni banyak di lantai kan, banyak duduk berbanding berdiri. Kalau saya nak tanya, kalau zaman dahulu, sewaktu zaman-zaman di istana dahulu, adakah sama tariannya seperti mana yang murid-murid pelajari di sekolah ataupun ada sedikit perbezaan? Sebenarnya sebab dia dah dibawa dan ditontonkan di halayak ramai, dari segi susunan koreografinya pun dah ada pembaharuan. Mungkin dari segi kostumnya akan ada penambah serinya sedikit, lebih kepada kalau koreografi mungkin koreografinya daripada pola lantai tradisi kita boleh jadi pola lantai yang lain lagi macam tu. Bila kita bercakap berkaitan dengan busana tadi, kalau yang seperti Mira pakai ni lah, so ini adalah busana yang telah diolah semula pada tahun sewaktu persembahan di Lake Garden itu. Betul. Kerana busana ini digunakan iaitu kita sebutkan sebagai baju kebaya pendek menora. Dan kain lipat gelombang. Susun gelombang, dan juga selendang lah. Kalau ikut dia ada aksesori dia, seperti pemilis yang di hadapan tu disebut sebagai pemilis. Ini pemilis. Ini pemilis. Belakang adalah cucuk sanggul. Cucuk sanggul, dan kita pakaikan bunga. Kita ada tali pinggang. Dan busana ini sebenarnya diubah kerana untuk memudahkan penari pakai. So kalau dahulu semasa di istana mereka memakai busana berkemban. Kalau murid-murid lihat dia seperti busana Cik Siti Wan Kembang. Maksudnya berkembang dan ada selendang panjang yang diletakkan daripada dada ke belakang. Menggunakan kain pucuk potong. Maksudnya kain itu tidak dijahit. Hanya dilipat sahaja. Itu adalah busana dahulu. Jadi untuk memudahkan pergerakan dan memakai, jadi kita menggunakan busana inilah. Ya, betul. Okey, faham. Itu perbezaannya kan. Betul. Saya nak tanya, kalau sekarang kan tahu-tahulah sekarang kan musim PKP, musim tak boleh kembali ke sekolah, semua kena buat online. Jadi macam mana murid-murid cikgu dekat sekolah belajar tarian ini, ataupun kalau mereka nak ada peperiksaan, nak duduk exam, macam mana mereka persembahkan tarian ini? Kalau di masa sekarang ni kita menggunakanlah teknologi sedia ada. Betul. Kita menggunakan Google Meet, kita ada Google Classroom, kita ada Zoom meeting. So mana yang sesuai. Walaupun kita tahu kadang-kadang murid-murid ada sedikit mungkin kesusahan untuk akses kepada internet. Jadi kebijaksanaan kepada jurulatih lah. Macam Cikgu Yaya kadang-kadang dia beri tugasan, dia rakam video dan dia akan hantarlah kepada murid-murid. Dan dari segi pentaksiran, kita sebenarnya di Sekolah Seni Malaysia khususnya kita ada pentaksiran sebab mata pelajaran tarian ni dan juga mata pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran subjek wajib. Wajib ambil, wajib lulus. Yang perlu dipelajari dan perlu dinilai oleh murid.
Okey, jadi kita ada penilai daripada luar semasa di tingkatan 5. Okey, murid-murid ini akan dinilai semasa tingkatan 5. Mereka sama ada sijil pelajaran Malaysia. Dan untuk kurikulum yang baru ini iaitu kurikulum standard sekolah menengah, kita ada 4 subjek yang mereka akan belajar lah, iaitu tarian, koreografi, okey, produksi seni persembahan dan juga apresiasi. Keempat-empat ini akan ditaksir. Okey, secara kalau tarian itu mereka perlu menari lah. Menari dinilai dari segi aspek praktikalnya, keupayaan mereka menari. Okey, dan juga mereka perlu membuat ulasan tarian. Ulasan tarian? Menonton persembahan tarian dan mereka perlu membuat ulasan tarian. Mereka perlu buat koreografi. Sebab tu mereka ada belajar dari segi koreografi, pola lantai dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan mudah ya Mira, murid-murid di sekolah seni. Betul. Sebab macam kita tahu kan, ragam pun dah sedia banyak. Kena ingat, kena ikut susunan, tak boleh lupa. Betul. Termasuk juga pola. Ini baru satu tarian. Ini baru satu? Ada berapa banyak tarian cikgu? Untuk ada tingkatan 4 kita belajar 3 betul. Ya, betul. Tarian asyik iaitu untuk istana. Tarian Kita piring. ada tarian piring bagi kategori tarian rakyat. Piring Negeri Sembilan, dan kita ada tarian ngajat Iban bagi kategori tarian etnik. Itu tingkatan 4. 3 tarian mereka perlu kuasai. Semasa di tingkatan 5 untuk kategori tarian istana mereka belajar tarian terinai, perlis. Yang kedua adalah tarian Ceracap Inai. Daripada Muar. Dan yang ketiga adalah tarian Limbai daripada Sabah. Ini adalah 6 tarian yang mereka perlu kuasai dan akan dinilai. Wow. Saya memang selut dekat semua murid-murid sekolah seni Malaysia ni sebab bukannya mudah cikgu. Selalu orang kata alah menari je. Mereka tak tahu menari tu sebenarnya ada seninya kan cikgu. Stigma dan pandangan itu perlu diperbetulkan pada halayak ramai. Menari bukan sekadar kita belajar menari sahaja, tapi kita belajar dari segi rasanya macam Mira buat tadi kan. So nak buat pergerakan tu bukannya mudah. Betul. Teknik kena faham. Okey, faham cikgu, saya faham. Okey, kepada murid-murid dekat rumah yang lepas ni boleh kembali ke sekolah, ingat kita masih lagi belum menang, kena sentiasa patuhi SOP, pakai pelitup muka dan juga jangan lupa untuk sentiasa sanitize tangan kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Yaya dan juga Cikgu Ji atas perkongsian ilmu tentang mata pelajaran tarian. Banyak yang saya pelajari hari ini. Terima kasih. Dan kita nak tengoklah kan cikgu kita menari live lagi sekali. Okey, jom kita saksikan. Dan jangan lupa untuk tonton Mahir esok di jam 2 petang dengan mata pelajaran yang berbeza. Bye. Assalamualaikum.